Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya nak berkongsi dengan guru-guru semua cara untuk menyediakan video pembelajaran untuk anak-anak murid cikgu-cikgu lah. Okey. Mungkin sekarang ni masa untuk kita membuat ulang kaji dengan murid-murid kita, dan kita disebabkan oleh wabak yang melanda satu dunia ni, banyak sekolah yang telah dicutikan. Jadi ada sekolah yang dicutikan, ada juga yang tak boleh nak buat kelas tambahan sebab kena balik awal. Okey, jadi kita tak cukup masa nak membuat ulang kaji dekat rumah. Okey, memang kita ada buat kelas online Google Meet tu kan. Okey, Google Meet tu. Okey, tapi saya tahu Google Meet, sebab saya pun biasa juga buat kelas online tu, ada pelajar yang mungkin internet slow, tak boleh nak join kelas online tu. Mungkin mereka pun ada kekangan. Okey, jadi daripada satu kelas tu tak sampai semua pelajar lah. Okey, kalau kelas saya tu 37 pelajar tu, lebih daripada separuh lah, tapi bukan semua murid yang ikut serta. Okey, jadi macam contoh untuk pelajar tingkatan 5, sebab saya ajar 3 kelas, nak buat kelas Google Meet untuk 3 kelas tu susah jugalah. Okey, jadi saya menyediakan video pembelajaran untuk mereka yang mereka boleh lihat bila-bila masa sahaja. Dalam video tu saya kongsikan teknik untuk menjawab soalan SPM kertas 2. Okey, dan video tu sebenarnya saya kongsikan dalam channel Telegram saya. Lepas saya dah upload dalam channel Telegram saya akan forward kepada grup kelas saya lah. Okey, untuk yang dah pun subscribe channel Telegram saya tu, saya ucapkan terima kasih. Okey, jadi dalam video kali ni saya nak ajar cikgu-cikgu, ataupun saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu cara saya sediakan video tersebut lah. Okey, video tu sebenarnya banyak juga kelebihan kan. Pelajar boleh ulang-ulang kali tengok banyak kali sampai mereka betul-betul faham, dan bila-bila masa je mereka boleh rujuk video tu lah. Okey, jadi saya gunakan PowerPoint sebenarnya. Okey, PowerPoint yang saya tukarkan kepada video. Okey, kenapa saya guna PowerPoint? Sebenarnya bila kita tukar PowerPoint kepada video tu, file dia tak besar. Okey, file dia tak besar. Jadi senang sikit kita nak. Biasanya video yang saya sediakan tu sebenarnya tak sampai pun 100 MB. Okey, kalau kita buat screen kan, kita rakam screen. Okey, kalau kita guna software lain lah. Okey, kita akan rakam screen kan. Okey, dia akan ambil space sikit, banyak sikit lah, dia punya besar sikit lah file dia. Okey, cumanya biasanya saya tetap akan edit balik. Bukan edit lah sebenarnya. Sebenarnya saya tingkatkan volume sahaja dalam KineMaster. Okey, lepas saya dah upload jadi video, saya masukkan dalam KineMaster tu hanyalah untuk naikkan volume dia sahaja. Okey, supaya volume dia lagi kuat lah. Okey, saya akan naikkan volume dia sehingga 200%. Okey, kalau ikut volumenya asal dia slow je. Okey, so yang pertamanya, kalau cikgu-cikgu tak ada laptop yang touch screen, tak apa cikgu. Okey, cikgu sebenarnya boleh guna laptop yang bukan touch screen macam laptop saya ni. Yang ni sebenarnya bukan touch screen. Okey, yang ni yang biasa je. Okey, cuma saya tambahkan ini dah 4 tahun sebenarnya saya gunakan. Ini ada nama Huion, nak sebut dia, Huion. Okey, ini adalah pen tablet. Okey, bentuk dia macam ni lah, pen tablet. Okey, ni lama punya sebab dah 4 tahun saya guna. Okey, mungkin cikgu-cikgu yang beli sekarang ni mereka beli model baru. Okey, model baru tu dia boleh sambung ke
telefon kan. Tapi telefon cikgu sebenarnya dah touch screen. Buat apa nak sambung lagi kat sini? Beli je lah stylus pen kan. Okay, yang ini sebenarnya kita akan sambungkan ke laptop lah. Okay, dia akan guna USB macam ni. Okay, dan dia sediakan pen lah. Okay, jadi kita akan sambungkan kat sini. Okay, dekat laptop kita dan kita akan tulis pada board dia ni lah. Okay, selain daripada pen tablet ni, mungkin ada cikgu yang guna Wacom. Okay, tak kisahlah. Apa-apa je peranti yang cikgu nak gunakan, yang penting dia bersambung dengan laptop cikgu lah. Okay. So, satu lagi, kita juga boleh guna touchscreen. Itu lagi senang lah kan. Okay, macam contohnya. Okay, ini adalah laptop yang pakai touch screen lah, ya. Okay, contohnya kalau kita tengok dekat sini ya. Okay. Nanti saya akan tunjukkan, jangan risau. Okay, ini cuma nak tunjuk je. Okay, yang ni dia ada pen dia. Okay, ini touch screen lah. Okay, kita pun boleh guna jugalah. Yang ni lagi senang lah nak menulis kan. Okay. Ini adalah Lenovo ThinkPad. Okay. So kalau yang ni pun lagi senang. Okay. So teruskan menonton video ini sebab saya akan tunjukkan cara untuk rakam video menggunakan PowerPoint dan kita akan ubah kepada video. Okey, yang pertamanya cikgu kenalah ada soalan kan. Okey, biasanya soalan kita akan dapat dalam bentuk PDF kan. Banyak soalan yang kita akan dapat daripada PDF. Tapi tak apa, tak ada masalah cikgu. Okey, so yang pertama sekali kalau dalam bentuk PDF ni biasanya saya akan tukar kepada gambar. So saya akan tekan print screen. Lepas tu saya akan pastekan pada picture kat sini, pin. Okey, saya tak tahulah kalau cikgu-cikgu guna macam mana. Okey, tapi saya akan buat bentuk macam ni lah. Kalau cikgu rasa cikgu ada cara yang lebih baik untuk tukar ataupun copy paste soalan ni dalam sebenarnya saya hanya nak copy, bukan nak save sebagai picture kat sini, tapi saya nak copykan soalan ni kepada PowerPoint. Okay, so yang pertama saya soalan tadi, yang kedua adalah pin ni yang saya guna dan yang ketiga adalah PowerPoint ni sendirilah. Okay, so ini adalah contoh PowerPoint yang saya nak sediakan. Okay, so saya akan pastekan saja dekat sini. Inilah soalan dia. Okay, kalau cikgu rasa cikgu nak tukar macam contoh dalam ni, kita sebenarnya boleh je nak tukar size untuk slide kita, contoh standard ataupun widescreen, lebar sikit kan, ataupun custom slide pun boleh, tak ada masalah. Saya rasa cikgu semua dah tahu kot sebab yang ni berkait dengan PowerPoint saja. Okey, saya nak ubah kepada bentuk yang ini saja. Okey, bentuk macam ni. Tapi saya punya ni dah ni lah. Okey, kejap. Kecilkan. Ikut dia punya ni lah size dia. Okey. Sebab tadi saya ikut size normal. Okey, nak buat size biasa tu pun boleh ya. Okey, tak ada masalah. Okey. Yang ni sebab kita nak bagi soalan ni nampak besar sikit. Tapi sebenarnya soalan memang akan nampak besar pun. Okey, so ni contoh soalan yang pertama. Okey, lepas tu kita nak sambung soalan dia. Okey, ni soalan dia. Okey, so cikgu sediakan macam tu lah ya, sampailah siap semua soalan. Okey, copy paste masuk ke dalam PowerPoint.
Okey, so ini yang pertama lah. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan cara untuk cikgu rakamkan dia. Okey, baik. Sekarang ni kita dah siapkan PowerPoint tadi. Okey, PowerPoint tadi kita dah sediakan dan dah siap dah. Okey, contoh macam ni. Okey, sekarang ni kita nak rakamkan dia. Okey, so yang pertama sekali pastikan cikgu dah save lah. Okey, macam contoh kat atas ni, cikgu dah savekan dia. Okey. Yang kedua adalah kita akan pergi ke slideshow kat sini, kat atas ni. Lepas tu kita akan klik record slideshow. Okey, so dia akan keluar bentuk macam ni lah. Okey, sekarang ni saya akan rakamkan dia. So, klik record cikgu. Okey, sebenarnya kalau cikgu nak record, nak keluarkan gambar cikgu boleh je. Ni keluarkan macam ni kan. Ni kalau tekan video dia akan keluar lah. Okey, tapi saya tak nak. Saya tak nak masukkan muka saya kat situ. So, saya tutup video kan. Okey, so lepas tu cikgu akan record lah. Okey, lepas cikgu tekan record, dia automatik akan record. Okey, dia akan record slide by slide ya. Okey, slide by slide. Okey, saya akan tunjukkan dia. Okey, yang pertama ni macam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, dalam video kali ini cikgu akan kongsikan cara untuk menjawab soalan bahagian B. Kertas 2, Sains SPM. Okey, ini adalah video pertama yang cikgu sediakan untuk menjawab soalan bahagian B. So, ini adalah video yang pertama. Okey, mari kita lihat soalan dia. Okey, kalau cikgu rasa cikgu nak buat slide by slide, rakaman tu slide by slide, so cikgu stop dulu. Okey? Okay, lepas tu baru kita pergi ke slide yang kedua. Kalau cikgu nak teruskan pun tak ada masalah sebenarnya. Dia tetap akan record slide by slide sebenarnya. Kalau contoh kita nak ulang balik, macam tadi kita tersasul ke, kita tersalah ke, tak ada masalah. Kita stop, kita akan record balik. Tapi dia akan record slide by slide. Okey? Kalau contoh slide tu tak jadi, kita record yang tu sajalah. Okey, contoh kat sini. Okey, kalau cikgu tengok paparan ni, dia ada pen kat bawah ni kan. Okey, so ini highlighter. Okey, ini adalah highlighter. Okey, yang sini pula adalah pen. So, cikgu boleh pilih pen warna apa. Okey, saya selalu tersalah guna pen merah sebab dah terbiasa kan cikgu guna pen merah. Okey, so hari ni saya nak guna pen biru lah. Okey, so pen ni adalah untuk kita menulis lah. Kalau guna laptop biasa pun, kalau cikgu-cikgu gunakan pen tablet atau Wacom tu, cikgu boleh gunakan lah pen ni. Okay? So macam saya memang guna touch screen punya. Okay, so mari kita record latihan yang ni lah. Okay, klik record ya. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama ni. Ni soalan nombor 5 ya. Kalau untuk soalan bahagian B, kertas 2, dia adalah soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, kita tengok rajah 5.1 menunjukkan bahagian otak manusia. Okey, namakan bahagian K dan L dalam rajah 5.1. Okey, sebelum itu kita akan buat ulang kaji sedikit. Okay. Dalam ini adalah soalan dalam bagi bab 2 tingkatan 4. Okey, bab 2 koordinasi badan. Kamu dah belajar berkaitan dengan otak. Okey, bahagian otak manusia. So, otak manusia ada 3 pelajar, 3. So, yang pertama ni kita panggil dia cerebrum. Okey, yang kedua adalah cerebellum. Okey, kemudian kita ada satu lagi kat sini, medulla oblongata. Okey, sebelum kita jawab soalan yang seterusnya, cikgu nak bincangkan dulu fungsi dia. Fungsi untuk cerebrum adalah mengawal tindakan terkawal.
Okey. Cerebellum pula adalah untuk mengawal keseimbangan badan ataupun posture badan. Okey, medulla oblongata pula adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Apa tindakan luar kawal pelajar? Tindakan luar kawal ni contoh macam degupan jantung, pernafasan, itu adalah mengawal tindakan luar kawal ya. Itu adalah tindakan luar kawal. Okey. Soalan yang B. So soalan A ni kita dah jawab kat sini ya. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Berikan satu contoh aktiviti yang dikawal oleh K. Okey, K adalah dia mengawal tindakan terkawal. So tindakan terkawal adalah tindakan yang kita boleh kawal dia mengikut kehendak kita. Kita nak buat, kita buat. Kita tak nak buat, kita tak payah buat. Okey, jadi aktiviti yang dikawal oleh K adalah contoh macam yang saya tengah buat sekarang. Menulis. Okey. Kamu suka menyanyi? Tulis menyanyi. Okay, so menulis dengan menyanyi adalah contoh tindakan terkawal. Sebab apa? Kalau kita nak menulis, kita tulis. Kita tak nak tulis, kita tak payah tulis. Maksudnya kita boleh kawal dia. Okay? Apakah yang berlaku terhadap seseorang yang mengalami kecederaan pada bahagian L dalam suatu kemalangan? Okey, L kat sini dia adalah untuk mengawal keseimbangan badan. Okay? Okey. So, contohnya ya, cikgu dah siap dah rakam semua. Okey, cikgu dah siap dah semua sekali dah. Okey, macam contoh yang ni. Yang ni belum siap. Okey, saya tunjukkan contoh yang dah siap. Okey, contoh video ni. Video ni saya dah siapkan. Okey, kalau tengok kat situ, semua dah ada tulisan kat sini. Ini maksudnya saya dah siapkan dia lah. Okey. Okey, so cikgu jangan lupa ya, save dulu atas ni. Klik dulu save. Okey, lepas tu, so dekat bawah ni kalau cikgu perasan ada tanda speaker. Okey, tanda speaker. Itu menunjukkan yang kita dah buat rakaman, dah ada suara dekat situ lah. Okey, dekat setiap slide ni memang akan ada satu speaker dia tu lah. Okey, so sekarang kita nak ubahkan dia kepada bentuk video. Kita nak save sebagai MP4. Okay. So, pergi kepada file. Okay. Lepas tu, klik export. Okay. Klik create video. Okay. Sekarang, saya biasanya saya akan save standard 480 saja supaya file dia tak besar lah. Okay. Lepas tu, klik create video. Okay. So, nanti dia akan keluar kat sini. MPEG 4. Ni MPEG 4 video. So, cikgu tengok kat mana cikgu save. Nanti senang nak cari video tu dekat mana. Okay, lepas tu klik save sajalah. Okay. No. Okay. Sebab ni video ni sebenarnya tadi sebelum ni saya dah save. Okay. So save, klik save. Okay, nanti dia akan keluar dekat bahagian bawah ni cikgu. Cikgu tengok dekat bahagian bawah ni. Itu adalah tempat dia save lah. Bukan tempat dia nak tunjuk kat mana dah dia save. Okay. Save video ni memang akan ambil lama ya untuk save. Cikgu biarkan je dia. Okay, biarkan sampailah dia selesai. So, kalau dah hilang dah kat bawah ni, creating video jom belajar ni atau apa-apa yang cikgu save ni, nanti maksudnya video tu dah siap lah. Okay, sebagai contoh, ini sebenarnya saya dah save tadi ya cikgu. Okay, sebagai contoh, sini. Okay, so dia akan keluar kat sini lah. Jom belajar. Esei nombor 10. Itulah video dia. Yang ni video dia. Okay, so ini videonya dah siap. Okay. Okay, so itu sajalah cara untuk cikgu jadikan video untuk pelajar-pelajar cikgu. Okay, so saya harap, okay, biasanya lepas dah save tu, saya akan
masukkan dalam KineMaster untuk naikkan volume dia. Sebab volume dia biasanya tak kuat lah, slow. Okay, jadi kita naikkan. Saya akan naikkan volume dia sampai 200%. Jadi video tu akan, suara dia akan kuat lah. Okay, suara tu akan kuat. Okay, so ini sahaja perkongsian daripada saya. Baiklah. So, itulah cara saya sediakan video pembelajaran untuk pelajar-pelajar saya ya. Video untuk ulang kaji. Okay, cara untuk menjawab soalan Sains SPM. Okay, kertas 2 tu pertamanya. Okay, so saya harap video ini boleh memberikan idea ataupun sedikit gambaran kepada cikgu-cikgu bagaimana kita nak menyediakan sesuatu video untuk membantu pelajar-pelajar kita di musim cuti ni lah ya, sebab ada sekolah yang tengah bercuti macam di Johor ni pun, Johor Bahru ya, dekat Johor Bahru ni pun kami semua tengah cuti lagi. Okey, seminggu dah berakhir, so tinggal lagi seminggu. Okey, saya harap perkongsian saya ini boleh memberikan manfaat lah kepada guru-guru semua. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Okey, bye.